Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, sebelum kita teruskan sedikit ulasan dan menampakkan ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang marah, ada yang tidak puas hati. Ya, apabila sehari semalam kita mendengar pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini saya ingin mengulas sedikit ya, ada kenyataan terkini ya daripada Bung Mokhtar, daripada MB Kedah, ya Sanusi, dan juga ya kita melihat berbagai reaksi daripada netizen di luar sana, khususnya yang tidak mengundi kepada Pakatan Harapan. Ada yang meroyan, ada yang marah, dan berbagai lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Ini dia, ada yang menangis, ada yang gembira, ada pula yang marah, dan berbagai lagi reaksi. Ya, sahabat-sahabat semua, ini adalah kerajaan perpaduan dan bukannya kerajaan Pakatan Harapan. Jadi sahabat-sahabat semua, apabila pagi ini saya membuka sosial media di Facebook dan TikTok dan sebagainya, banyak serangan-serangan telah pun dilakukan terhadap kerajaan ini, khususnya ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang marah, ada yang mengucapkan tahniah dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, perlu diingat ya, perlu diingat bahwa seperti mana yang saya katakan tadi, ya, kerajaan ini bukanlah kerajaan Pakatan Harapan sepenuhnya. Ini adalah kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh istana yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Jadi, selepas yang di Pertuan Agong, ya, kalau kita imbas semula menitahkan ya untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, ya, setiap gabungan parti diberi kota. Ini dia. Setiap parti diberi kota ya untuk kementerian, dan terpulang kepada gabungan parti berkenan menambahkan calon yang sesuai menurut mereka bagi jawatan kementerian tertentu. Ya, selepas itu cadangan nama tersebut diserahkan kepada Perdana Menteri dan Perdana Menteri untuk kerajaan perpaduan, dan juga dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, ya, Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustafa Billah. Jadi selepas diterima dan dipersetujui oleh yang di Pertuan Agong, seterusnya Perdana Menteri umum barisan jemaah menteri yang baru atau mereka-mereka yang terpilih. Ini adalah satu proses ya melalui yang di Pertuan Agong. Sebab itu ini bukan sekali Perdana Menteri bertemu dengan yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau mereka menyatakan sepenuhnya ini kerana keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini bukanlah keputusan penuh. Ya, saya boleh katakan kalau Pakatan Harapan secara solo ataupun secara gabungan besar membentuk kerajaan, ya, Datuk Seri Anwar boleh melantik ya individu-individu di kalangan mereka sendiri. Tetapi ini berbeza karena kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan yang dicadangkan sendiri oleh istana yang di Pertuan Agong, sahabat-sahabat semua. Ya, walaupun ada yang mula membuat fitnah, mula ya untuk menabur kebencian, membenci yang amat berhormat Datuk Seri Anwar dan kerajaan ini, ya, kita lihat sahabat-sahabat semua bahwa apa yang harus kita lakukan hari ini adalah untuk memfokus kepada memulihkan ekonomi, ya, membantu rakyat di luar sana yang terkesan dengan kegagalan Perdana Menteri sebelum ini, kerajaan sebelum ini, sahabat-sahabat semua. Jadi saya mau ingatkan satu perkara yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tidak akan melantik ya mereka-mereka yang ada kes di mahkamah di dalam Pakatan Harapan. Ia telah pun dilakukannya. Ya, Datuk Seri telah pun menunaikan janjinya.
Yang mana kita lihat ya daripada menteri-menteri di bahagian ya ataupun kota daripada Pakatan Harapan, tidak ada satupun mereka yang masih atau terpalit dalam kes yang sedang dibicarakan ini dilantik menjadi Perdana Menteri, menjadi menteri. Sebab ini adalah kota di dalam Pakatan Harapan. Ya berhisap pula dengan blok yang lain, yaitu blok UMNO dengan blok GPS sahabat, dengan blok-blok yang kecil yang lain sahabat semua. Itu di luar kawalan. Jadi walau bagaimanapun ya, kita ucapkan tahniah dan congratulations kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya. Walaupun memang sukar untuk kita memuaskan hati semua orang, ada yang berjaya menang dalam PRU 15 ini tapi tidak dilantik. Ya, kita menghargai usaha mereka. Ya, begitu juga dengan DAP. Walaupun mereka memiliki kursi yang terbanyak dalam Pakatan Harapan, tapi mereka hanya dipilih 4 menteri di kalangan mereka. Betapa mereka mempunyai hati besar. Ya, bukan karena kuasa, bukan karena jawatan, bukan karena uang ringgit, tapi keutamaan mereka adalah untuk negara, rakyat itu sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi kita harus menerima. Ya, kita harus menerima ya jumlah ataupun siapapun mereka hari ini. Ya, kita percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh mengimbangi setiap mereka ya yang dipilih untuk menganggotai di dalam kabinet ini. Walaupun hari ini ya kita mendengar berbagai sindiran, berbagai luahan yang tidak berpuas hati, khususnya dari Sabah ini dia sendiri. Ya, dikatakan ini kenyataan daripada Bung Mokhtar ya, Timbalan Ketua Menteri di Sabah, katanya Sabah BN dipinggirkan. Ya, sebagaimana pula ya kenyataan ini boleh dikeluarkan oleh seorang pemimpin yang memang berada pun di dalam kerajaannya, seperti mana kita tahu ya, UMNO nasional pun ya, presiden mereka sendiri pun dipilih untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Namun ini yang mereka katakan ya, ini antara kenyataan ya daripada Bung Mokhtar, katanya Barisan Nasional Sabah berasa tersisih atau dipinggirkan dalam pembentukan kabinet kerajaan perpaduan apabila tiada seorang pun daripada 7 parlimennya dilantik sebagai menteri penuh. Ya, pengurusinya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyifatkan 2 menteri mewakili Sabah masing-masing dari Pertubuhan Kinabalu Progresif UPKO selaku komponen Pakatan PH dan GRS adalah terlalu kecil katanya. Jumlah itu tidak seimbang berbanding dengan negeri jiran Sarawak yang mendapat 5 portfolio termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kamu tanya pendapat saya di sini adalah kenapa mereka mengeluarkan kenyataan ini? Bagi saya seharusnya mereka menerima sebaiknya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya UMNO memiliki 6 kursi ya, 5 untuk JRS. Sebab mereka ini adalah blok terbesar ya, blok terbesar yang bersama membantu menubuhkan kerajaan perpaduan. Ya, apabila ada yang di Pertuan Agong menjemput mereka untuk bersama dalam kerajaan perpaduan ini, ya mereka menyertai, berbanding dengan parti seperti Perikatan Nasional yang dengan sombongnya, egonya mereka menolak bulat-bulat, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk saya, pendapat saya untuk pemimpin-pemimpin di Sabah ini, kalau kamu rasa tidak terasa tersisih, terpinggir, jadilah seperti kerajaan Sarawak ya, mereka bersatu ya, parti-parti tempatan ini bersatu menjadi satu gabungan. Kalau kita lihat di Sabah ini ya, masing-masing mau menunjuk ada kuasa ya, masing-masing mau mengejar jawatan kuasa dan sebagainya ya. Walaupun ada GRS ya, tapi ada juga parti-parti lain yang mau untuk berkuasa sendiri seperti Warisan, KDM, UMNO itu sendiri, dan banyak lagi parti lain yang bertanding. Ya, kenapa mereka tidak boleh membentuk satu gabungan yang kukuh seperti yang berlaku di Sarawak? Ya, ini yang berlaku sahabat semua, pandangan saya, karena mereka hanya tamakkan jawatan, mereka hanya tamak mengejar kuasa jawatan dan sebagainya. Jadi kalau ini tidak diubah sampai bila-bila manapun, Sabah tetap akan sama, tidak seperti ya negeri Sarawak, sahabat-sahabat semua. Jadi mulailah fikir hari ini kepimpinan Sabah untuk membuat satu gabungan ya yang padu untuk mengutamakan rakyat dan bukan utamakan tembolok kantung sendiri. Ya, ini yang harus dielakkan. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, mungkin pendapat saya ini agak kasar sedikit, tapi inilah hakikatnya ya untuk negeri Sabah, sahabat-sahabat semua. Jadi bagi siapa pemimpin di luar sana yang mendengar video ini, ya mungkin ini benda boleh difikirkan. Ya.
Kita boleh lihat apabila sebelum ya kerajaan perpaduan ini ditubuhkan, mereka sebelum ini berduyun-duyun ya telah pun memberikan SD kepada kerajaan, belum pun ditubuhkan kerajaan pada ketika itu, yaitu Parti Gabungan Besar Perikatan Nasional, yang kononnya mereka sudah memiliki kursi majority 115 atas SD individu. Mereka yang ada di Sabah ini berduyun-duyun, sudah pun mengambil gambar, sudah pun sign SD dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Namun yang lebih memalukan apabila kerajaan perpaduan ini berjaya dibentuk dengan gabungan yang pertama antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional, ya, yang lain itu belum masuk lagi. Mereka telah mencukupi untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan 112 kursi. Barulah selepas tertubuhnya kerajaan ini, mereka yang telah menghantar SD ya bergambar bersama dengan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, dengan tiba-tiba pula mereka kononnya demi rakyat, kononnya demi ya kesejahteraan, demi perpaduan, mereka mengalihkan sokongan mereka kepada kerajaan perpaduan ini. Jadi sahabat semua, untuk pemimpin di Sabah, saya boleh melihat ini yang mereka lakukan. Di mana ada semut, ya, di mana ada gula, di situ ada semut. Ini ya ungkapan yang tepat buat mereka. Mereka tidak sependapat. Mereka hanya mempunyai agenda sendiri tanpa namun akhirnya mereka katakan demi rakyat dan sebagainya. Fikir sahabat-sahabat semua, adakah Anda bersetuju dengan saya? Sila berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Satu lagi komen daripada MB ya, MB besar negeri Kedah, yaitu daripada Sanusi sendiri. Ini dia seorang MB yang selalu memberikan kontroversi. Hari ini beliau sekali lagi menyatakan satu kenyataan yang kurang ajar dan biadab sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, ini dia, katanya kerajaan ini adalah kerajaan luar tabi, katanya. Kerajaan luar tabi. Ya, sebelum saya baca kenyataan ini sahabat-sahabat semua, ingin saya katakan, ya, kenapa dia maksudkan kerajaan tabi? Karena sekarang ini kerajaan perpaduan ini adanya komponen Barisan Nasional BN, ya, yang katanya kerajaan BN ini adalah kerajaan penyamun dan sebagainya. Tapi apabila sebelum dia mengungkapkan kenyataan ini, sebenarnya satu perkara yang dia lupa adalah sebelum ini mereka sudah berpeluk, bercium, tidur bersama ya dengan Barisan Nasional, yang dia katakan hari ini luar tapi dan sebagainya. Ya, mereka sudah pun memeterai satu perjanjian muafakat nasional, sahabat-sahabat semua. Ini antara dengan UMNO. Tapi kita tahu, lebay-lebay ini apabila keluar kenyataan, apa yang mereka buat semua dibolehkan. Bagi orang lain pula, mereka halang. Katanya inilah keluar kerajaan, tidak haramlah kerajaan luar tabilah dan sebagainya. Tapi bagi mereka, ya apabila mereka bersama dengan UMNO Barisan Nasional, ya mereka menganggap itu sebagai satu muafakat kononnya. Tapi tidak kepada orang lain. Sungguh hina kenyataan-kenyataan seperti ini. Ini adalah kenyataan yang sangat mementingkan diri sahabat-sahabat semua. Mari kita baca kenyataan daripada MB Kedah ini. Katanya Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi melabelkan Kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan gelaran kerajaan luar tabi. Kenapa? Ini katanya ini apabila Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi turut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dalam barisan Kabinet yang diumumkan semalam. Kerajaan yang dibentuk itu bertentangan dengan inspirasi dan kehendak rakyat Malaysia. Sah-sah dah kerajaan ini bertentangan dengan bayangan dan gambaran seluruh rakyat Malaysia. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat kenyataan ini seolah-olah kenyataan yang derhaka. Ini kenyataan yang tidak menerima kehendak istana kerajaan, majlis raja-raja yang mahukan negara kita ini membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Ya, lupakan politik, lupakan agenda pribadi, apa yang kita mau hari ini untuk membangunkan ekonomi. Tetapi tidak kepada lebay-lebay ini. Mereka mengatakan ini adalah kerajaan luar tabi karena ya mereka bekerja sama dengan UMNO, ya karena Zaid Hamidi ada dalam ini. Tapi mereka lupa ya apabila mereka sign muafakat nasional gandingan bersama dengan UMNO, mereka lupa bahwa
mereka juga pernah bersama dengan pemimpin-pemimpin ini, dan mungkin ketika itu mereka menyucikan Zaid Hamidi, tapi tidak pada hari ini. Sahabat-sahabat semua, ini adalah kenyataan yang tidak masuk akal. Ya, ini adalah satu kenyataan yang boleh saya anggap sebagai satu kenyataan yang teramat bangang, ya, teramat bot begitu, bangang sekali, ya. Jadi adakah individu seperti ini boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini, bahwa katanya kerajaan ini kerajaan luar tapi dan sebagainya, sedangkan kerajaan ini adalah kerajaan yang dimahukan oleh istana Majlis Raja-Raja yang bersetuju bersama untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tapi hari ini yang mereka itu menolak untuk bersama dengan kerajaan ini, hari ini pula mengatakan kerajaan ini luar tapi. Sungguh tidak sangka begitu busuk hati mereka sekali boleh mengeluarkan kata-kata seperti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ya, walau apapun seperti yang saya katakan di awal tadi, ya, dengan pembentukan kabinet Malaysia yang baru ini, saya sendiri mengucapkan tahniah dan congratulations. Ya, memang kita semua bukan semua kita merasa gembira dengan pelantikan ini, namun apa yang kita mau adalah kita membelakangkan, ya, ideologi kita, pandangan masing-masing untuk, ya, melihat kerajaan dibangunkan kembali, rancak dalam ekonominya, kembali membantu rakyat di luar sana yang begitu tertekan, terbeban dengan situasi yang melanda negara kita, ya, sebelum ini, ya, yang nilai wang ringgit kita jatuh menjunam, ya, krisis inflasi, krisis makanan, harga barang meningkat dan sebagainya. Namun hari ini, ya, mereka tidak melihat sekecil mana perubahan yang berlaku semenjak Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Kita boleh nampak saham-saham sudah kembali menaik, ya, apabila nilai ringgit semakin mengukuh. Hari ini kita boleh lihat 1 USD, ya, bersama dengan RM 4 ringgit 38 sen dibanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, ya, adalah satu yang boleh dilihat sebagai satu kegusaran, ya, di dalam keadaan ekonomi kita. Tapi hari ini kita boleh melihat, ya, dengan adanya Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, ya, beliau seorang yang dikenali di peringkat antarabangsa, dan begitu ramai yang yakin dengan kepimpinan beliau, sehingga itu kita boleh melihat, ya, nilai ringgit itu semakin mengukuh, dan ini akan menyebabkan perlahan-lahan, sahabat-sahabat semua, harga barangan di pasaran makanan akan berkurangan. Karena apa? Ya, karena kos, ya, sudah mulai berkurang dibanding kegagalan kerajaan Perikatan Nasional 1, Perikatan Nasional 2. Jadi sahabat semua, terlampau panjang sudah saya membebel ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan Alright Nepal Channel. Dan ingat sekali lagi, ini bukan kerajaan Pakatan Harapan, ini adalah kerajaan perpaduan yang di Pertuan Agong. Jadi sahabat-sahabat semua, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan maafkan saya kalau ada terkasar bahasa ke atas emosiannya itu. Jadi seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkam 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nepal, sehingga kita berjumpa lagi untuk info yang berikutnya. Sekian, bye-bye.